من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال مصنف رحمه الله: ونفعنا بعلومه في دارين آمين ya rabbal alamin, ya rabbal alamin. Islam turut memberi panduan. Kita berhenti situ dah. Islam turut memberi panduan buat umatnya bahawa iman yang terpatri kukuh dalam diri merupakan tunjang utama kepada anggota badan untuk berbuat amal soleh. Kalau kita lihat bagaimana kekuatan kita sebagai orang yang beriman ni untuk melakukan amal-amal soleh, semuanya bergantung dengan masalah keimanan. Keyakinan kita dengan janji yang datang daripada Allah dan juga janji yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok di dalam surah Baqarah, bagaimana Allah Ta'ala menyatakan alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka yang beriman dengan perkara ghaib, mereka yang beriman dengan perkara ghaib, nescaya mereka yang mendirikan solat, yang mengeluarkan sebahagian harta dia. Jadi masalah keimanan dengan perkara ghaib inilah memberi kekuatan kepada seseorang untuk buat amal ibadat, baik sembahyang, baik puasa, baik zakat, baik mari surah, semuanya bergantung dengan janji-janji yang datang daripada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah keyakinan kita dengan perkara-perkara ghaib, contoh keredaan Allah, contoh pahala daripada Allah, contoh syurga daripada Allah, contoh wujudnya dosa ataupun neraka, rasa-rasa kita mari dok surah, rasa-rasa kita semayang bang kedok, rasa-rasa kita baca Quran kedok. Kalau keyakinan dalam perkara ghaib tidak ada dalam diri kita, kemungkinan besar tidak ada kekuatan untuk kita nak melakukan perkara yang sedemikian. Kenapa? Kerana apabila keyakinan dengan perkara-perkara tersebut tu tidak ada, samalah kita kalau kita ni ditawarkan oleh seseorang hamba Allah dalam urusan perniagaan skin cepat kaya, skin cepat kaya. Kita ni seseorang yang beritahu kepada kita ni ganjaran-ganjaran ni, kita ragu-ragu. Apabila timbul keraguan pada diri kita, rasa-rasa kita tak masuk, kita tak akan masuk. Walaupun seria kita tidak akan masuk, bimbang kerugian akan tipu. Jadi begitu juga kita dengan janji Allah dan Rasul ni. Kalau kita yakin dengan janji Allah dan Rasul, kita yakin bahawa wujudnya perkara-perkara ghaib, sebab itulah kekuatan kita untuk melakukan amal yang soleh.
Katanya Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, kalau tidak sabit dengan masalah perkara ghaib, nescaya kamu akan lihat manusia akan jadi berbeza. Tak ada orang nak bangun sembahyang malam, tak ada orang nak bersedekah, tak ada orang nak baca Quran. Kalau tidak ada keyakinan dengan perkara ghaib. Bukti dia kita tengok apa yang terjadi pada orang kafir sudahlah. Pada mereka berasa nak berzina, mereka boleh. Mereka rasa nak kedagang harok, mereka boleh. Mereka nak tipu janji hutang besar, mereka boleh. Kerana apa? Pada mereka ini dunia pada mereka dan tidak ada pembalasan di akhirat. Berbeza kita orang yang beriman. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ni dia menjadi penjara bagi orang yang beriman. Ada pun syurga bagi orang kafir. Syurga bagi orang kafir. Maka di sinilah dinyatakan Islam turut memberi panduan buat umatnya bahawa iman yang terpatri kukuh dalam diri merupakan tunjang utama kepada anggota badan untuk membuat amal soleh. Iman hak duduk dalam tu, hak kuat tu, hak itulah yang melahirkan kita nak semayang, melahirkan kita untuk nak bersedekah, melahirkan keinginan kita untuk nak baca Quran, melahirkan keinginan kita untuk nak bangun tahajud. Perkara iman itulah. Inilah ciri yang sangat penting serta dituntut dari setiap Muslim, setiap orang Islam demi mencapai redha ilahi dan mendambakan kejayaan dalam hidup di dunia dan akhirat. Ini matlamat utama yang perlu ada pada diri orang Islam untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kita kena ada kesungguhan yang baca kisah-kisah yang ditunjuki oleh para sahabat. Kena ada kesungguhan dalam perkara itu. Kerana sahabat-sahabat Nabi adalah golongan yang telah mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Taala telah meredai mereka dan mereka redha dengan nikmat yang Allah Taala beri pada mereka. Maka ni keredaan ni bagaimana sahabat memperolehinya. Tu kita kena tengok tu. Kita kena baca kisah-kisah sahabat supaya kita juga memperoleh keredaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan hal tersebut. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira." Artinya, dan sesiapa yang mengerjakan amal soleh dari kalangan lelaki dan perempuan, tidak ada pengecualian. Orang lelaki buat amal dia akan dapat kebaikan, orang puan buat amal dia dapat kebaikan. Dan inilah kesungguhan yang ditunjuki oleh sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi dia tidak ada perasaan cemburu dalam perkara dunia, tak ada. Tapi sahabat-sahabat Nabi kalau dia cemburu pun dalam perkara agama, dalam perkara yang berbentuk pahala. Contoh dia apa? Kalau kita tengok, ada beberapa orang sahabat Nabi di kalangan orang miskin. Khabbab bin Aras, Bilal bin Rabah. Ni mari jumpa dengan Nabi ni. Dia kata, "Ya Rasulullah, kami ni orang miskin. Ada pun sahabat Nabi yang lain dia kaya ya Rasulullah. Kami kalau boleh semayang banyak, orang kaya pun boleh semayang banyak. Kami kalau puasa banyak, orang kaya pun boleh puasa banyak. Tapi masalah dia ya Rasulullah, orang kaya boleh sedekah banyak. Kami nak sedekah mana kami pun tak mampu nak sedekah. Hak kami pun tak cukup, macam mana nak sedekah?"
Maka Rasulullah ajar kamu amalkan zikir ni. Kamu sebut subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, disudahi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kamu amal ni, nescaya kamu dapat mengatasi mereka. Lalu dia tanya, ya Rasulullah, kalau mereka tahu kok, maknanya lebih juga pada mereka di kalangan orang kaya ni. Begitu juga di kalangan muslimat. Kalau dunia hari ni orang puan dia protes sebab apa orang lelaki boleh kahwin 4, orang puan tak boleh kahwin 4. Sebab apa orang lelaki boleh 2 giang dalam harta pusaka, kami sebahagian je. Maka hak ni yang ditimbulkan oleh dunia hari ni. Ada pun di kalangan sahabat Nabi, mereka timbul juga bukan dalam hal dunia tapi dalam hal agama. Ada seorang wanita, dia jadi wakil kepada wanita-wanita yang lain. Dia kata, ya Rasulullah, sesungguhnya orang lelaki ni disuruh kepada mereka sembahyang berjemaah, kami tidak disuruh. Ya Rasulullah, orang lelaki disuruh berjihad, kami tidak disuruh. Dan orang lelaki kalau dia berjihad, dia boleh mati dan dia boleh mati syahid. Kami pula bila nak dapat giang tu, kami tidak disuruh. Maka Rasulullah kata, wahai sahabat, mu tengok, tak adalah soalan yang paling bernilai melainkan soalan yang didatangkan oleh orang puang ni. Soalan yang besar ni. Nak khabar bagaimana muslimat dulu, ia berasa juga berdeki, tapi berdeki dalam perkara yang berpahala. Lalu katanya muslimat, katanya Rasulullah kepada muslimat, mukabah kepada orang puang yang lain, kamu jaga rumah tangga kamu, kamu jaga rumah tangga suami kamu, kamu didik anak-anak kamu, kamu jaga mereka molek. Nescaya pahala yang orang lelaki dapat, orang puang pun dapat juga. Maknanya besarnya ganjaran bagi orang perempuan yang berkhidmat dengan sepenuh hati mereka dalam rumah tangga suami mereka. Mereka taat kepada isteri mereka, taat pada suami mereka. Mereka jaga anak-anak mereka, anak-anak suami mereka ni jaga molek. Dia jaga maruah ketika mana duduk di rumah. Nescaya pahala yang kamu dapat sebagaimana pahala yang orang lelaki dapat pergi berjuang. Nak khabar juga di kalangan sahabat-sahabat wanita ni, mereka nak juga berdeki tapi dalam perkara pahala. Kita dalam hal ni tak balah mana? Hanya balah dalam perkara hak lain. Dalam perkara dunia. Maka disebut di sini, sesiapa yang mengerjakan amal yang soleh dari kalangan lelaki ataupun perempuan dalam keadaan dia beriman, tu syarat utama tu. Syarat utama kalau kita tak daftar lagi ahli sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman, buatlah amal balas mana pun tidak ada ganjaran dia di hari akhirat kelak. Tak ada. Dunia ada ya. Kena ingat molek dunia ada. Kalaulah orang-orang kafir dia buat baik, Allah Ta'ala Maha Adil. Allah Ta'ala Maha Adil. Allah Ta'ala akan balas. Kalau kita tengok banyakkan sejarah-sejarah nyatakan, kalau dunia hari ni mungkin di kalangan kita ingat tak nama Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo pemain bola yang mana dia pernah mengorbankan kasut emas dia semata-mata nak dapat duit, nak bantu saudara kita di Palestin. Berapa juta yang dihabiskan oleh Cristiano Ronaldo bantu orang Islam. Ataupun kalau kita ingatlah mungkin di kalangan kita terutama orang lelaki tak kenal nama ni. Nama dia ni pelakon Hollywood, nama dia Angelina Jolie. Ada kenal tak? Kita kenal nama sahabat ya, insya-Allah. Jadi Angelina Jolie ni dia merupakan artis Hollywood yang paling seksi sekali bibir dia sebagai pelakon di dunia. Ni dalam berita je, bukan kita ambil berat tapet gambar dia, bukan. Jadi kita baca kebetulan ada berita tu. Jadi Angelina Jolie pernah sekali diambil $500,000 Amerika
Lebih kurang kita gak 2 juta lebih kurang, yang mana digunakan untuk menolong saudara kita pelarian Syria. Jadi mereka orang kafir dan mereka buat kebaikan, mereka dah dapat keganjaran, mereka dapat. Allah Ta'ala Maha Adil. Tetapi mereka dibalas oleh Allah di dunia sahaja. Mungkin kesihatan, mungkin tawaran berlaku, mungkin rezeki banyak. Tapi Allah Ta'ala Maha Adil, Allah Ta'ala balas. Bila saat yang terakhir akan dibalas oleh Allah Ta'ala apabila saat dia nak jumpa dengan kematian. Ada orang kafir, dia mati dalam keadaan yang tenang, ada sungguh. Tu ada sungguh. Jadi apabila begitu, kita kalau tengok ada orang mati, orang kafir dalam mati dalam keadaan tenang, jangan kita kata bukan-bukan pula. Ke agamanya betul juga ni. Mati molek je. Tidak, ya katanya ulama, saat yang paling akhir ya Allah Ta'ala akan balas kebaikan orang kafir pada saat dia nak jumpa kematian. Apabila dah mati, maka bermulalah perhitungan dia dengan azab, bermula dalam kubur ilal akhir hingga hari kiamat kelak. Maka di sini ni orang kafir. Ada pun orang beriman, nescaya dia akan dapat ganjarannya bukan setakat di dunia, malah di akhirat pun dia akan dapat dengan syarat beriman. Dengan syarat beriman, iman perkara utama tu. Maka mereka itu akan masuk ke dalam syurga dan mereka tidak akan dianiaya walau sedikit pun, akan dimasukkan ke dalam syurga. Satu nikmat yang disebut oleh Rasulullah di dalam hadis kursi, a'adatu li'ibadis salihin ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar, atau kama qala Rasulullah. Aku sediakan bagi hamba-hamba aku yang soleh nikmat yang tidak pernah terlihat oleh mata dia, tidak pernah terdengar oleh telinga dia, dan tidak pernah terlintas dalam hati dia. Nikmat yang Allah Ta'ala sediakan dalam syurga. Maka kita pakat berebut ni lah. Kerana hak dunia ni, apabila dunia benda sikit, apabila benda sikitnya berebut, sebab tu nya jadi balah pula sikit. Kalau banyak dia dak balah dah. Contohlah kita kata dengan kita ni ada borang tanah. Borang tanah ada dengan kita ni ada 10 keping je. Kita kata siapa nak ambil lah, siapa cepat dia dapat. Tengok balahnya. Sebab 10 keping je. Terawak mari borang tanah kat 10,000 keping duduk depan ni. Dak ya balah dah nyambil molek gitu je. Maknanya begitu juga akhirat ni dak payah balah. Usaha je waktu hidup di dunia. Ada apa dunia ni nyebalah tu ya jadi hak ni berdeki hak ni dak puas hati ngak ni, sebab hak dunia tu nya sikit. Dan Rasulullah sebut apa, gambaran dunia dengan akhirat samalah seolah-olah mu duduk di atas kapal. Lalu mu ambil tanganmu, dalam riwayat yang lain sebut jarum. Mu ambil jarum, mu seluk dalam air laut, summa yanzur bima yarji'. Lalu mu tengok apa yang lekat di tangan kamu tu. Kalau hak lekat di tangan kamu tu, hak tulah dunia. Ada pun akhirat ni, hak laut dalam ni. Hak luar ni kita rebut hak tu lah. Tapi hari ni nampak kita berebut hak sikit. Hak sikit berebut tu jadi balah tu. Tu yang jadi balah. Cuma yang jadi susah sikitnya, manusia ni khuliqal insanu min ajal. Aku ciptakan manusia ni yang suka benda hak segera. Hak segera mudah dia balah lah. Benda hak tangguh syurga bagai dah nampak. Pahala bagai dah nampak. Kata mati gigi. Kalau kita yakin, susah lah. Tapi kalau tak yakin, ya redok ada syurga. Jadi gitulah. Maka kita orang beriman ingat, yakin dengan janji yang datang daripada Allah, daripada Rasulullah. Nescaya Allah Ta'ala sediakan bagi orang beriman amal soleh syurga, dan mereka akan kekal di sana. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh. Ingat, beriman saja pun tak jadi, beramal soleh saja pun tak jadinya, kena selari.
Iman kena, beramal soleh kena. Beriman saja mayang bang dah. Beriman saja puasa zakat dah. Hanya susah juga. Walaupun orang, walaupun dalam hati dia ada iman, walaupun bersaudara, nescaya dia akan dapat masuk juga syurga, akhir kali akan masuk juga. Tapi kena rendang dululah dalam neraka. Na'udzubillah. Jangan kita kata dah tak apa, ustaz rendang pun paling-paling kurang dalam syurga. Ingat, rendang dalam neraka ni bukan 2 minit. Sehari di dunia, sehari dalam neraka seolah-olah gambar orang 1000 tahun di dunia. Ada hak kampung kita ni hidup 1000 tahun, 100 tahun tak ada. Lah ni kat 50, 60 kira nunggu dah. Baru-baru ni sahabat-sahabat kita mungkin tahu belaka lah. Merupakan salah seorang ahli jemaah kita. Cikgu Sli dah kenal belaka, yang meninggal kebetulan dia meninggalkan punya orang kampung. Dan memang dia kata guana-guana pun memang nak balik kampung. Memang balik kampung sungguh lah. Dah setahun lebih saja dah pesim meninggal baru-baru ni. Jadi apabila begitu, kebetulan Cikgu Sli ni nyampaikan ayah hamba sama ayah cik, beberapa orang lagi, yang mana apabila pergi majlis kepemuliaan Cikgu Sli ni, maka sayang-sayang ayah ni meninggal ni ayah pun tak ada dah. Maka mari. Apabila mari kok duk salam, benda dia kata ustaz, kita kalau dah jumpa sayang-sayang lama siapa-siapa kok benda hok duk lekang daripada mulut begini. Ambo minta maaf belaka dah. Ambo minta maaf belaka dah. Dia kata ustaz tahu apa begitu, sebab sekarang ni senaram menunggu. Senaram menunggu dak baru ni Pak Deri pun sayang juga. Lepas pada tu Cikgu Sli, baru ni hak ni. Maknanya hak sama-sama best belaka dah tu. Jadi seolah-olah senaram menunggu, maknanya 60 lebih sikit aja. Jadi tapi hak 60 lebih sini takut. InsyaAllah mati juga. Jadi apabila begitu, nak khabar kepada diri kita, bagaimana beriman ni dunia ni sehari dalam neraka, sehari di neraka sama macam 1000 tahun dunia. Lama mana wallahu a'lam. Maka kita ni kena usaha beriman satu, beramal soleh satu. Pernah yakih gini yang berlaku seorang ustaz. Dia sekarang ustaz dah. Biasanya cerita dia diislamkan oleh Dr. Harundin. Diislamkan oleh Dr. Harundin. Pernah ya Dr. Harundin ni, dia dalam dulu kan dia hal ehwal Islam. Hal ehwal Islam dah. Yang mana Dr. Harundin pernah ya kekabar oleh kerana hal ehwal Islam dulu dikatakan program yang kedua paling tinggi ranking dia. Paling tinggi ranking dia. Hak nombor 2, hak paling tinggi tontonan, hak paling tinggi kali hari Khamis malam Jumaat ada. Hari Khamis malam Jumaat paling tinggi sekali ranking dia nombor 2. Hak nombor 1 dak boleh challenge Piramli. Piramli juga menang. Jadi tak apalah. Jadi apabila begitu diceritakan Dr. Harundin, dia pernah sebut, dia kata ingat, kita ni kalau hak buat orang Islam dengan orang kafir, dia buat kerjaan yang sama. Orang Islam derma, orang kafir derma. Tapi hak dapat pahala Islam saja, orang kafir tak dapat. Orang Islam saja, orang kafir tak dapat. Jadi apabila hak dengar tu kan dah ya umum dalam TV gitu, jadi adalah hak kafir dengarnya. Maka hamba Allah Ta'ala hak Islam ni dengarnya marah lah. Dia kata, mana ada bini buat kerja sama-sama, tiba-tiba gaji bahang seorang je, dia hak lain tak boleh gaji. Lalahnya mari perasaan nak jumpa dengan Dr. Harundin ni. Jadi apabila dia berjanji apa, dia telefon apa, boleh berjumpa. Apabila berjumpa, sebelum berjumpa, kebetulan Dr. Harundin dia ada usrah, dia ada program sekejap, kawan tu tunggulah. Lepas daripada bincang usrah habis dah tu, dia mari jumpa dengan Dr. Harundin. Lalu dia tanya, dia kata saya ni sekian-sekian, saya ni bukan agama Islam, saya agama Hindu. Jadi saya ni nak tahu apa Dr. Harundin kata gini. Boleh tak saya nak cakap dengan doktor? Dia kata nak cakap dengan saya boleh, cuma minta kita bincang secara ilmiah. Bukan emosi. Kalau emosi tak sampai matlamat, kena ilmiah. Jadi apabila hamba Allah Ta'ala dia kata begitu, baiklah, boleh bincang. Lalu dia kata, awak dah puas hati kot mana? Dia katalah, saya dah puas hati. Doktor kata,
Kalau orang Islam, orang kafir buat kerja yang sama, Islam je dapat pahala, orang kafir tak dapat. Mana acik, sedangkan sama-sama buat kerja. Lalu Dr. Arudi dia kata beginilah, saya buat contoh mudah untuk awak faham. Ada seorang hamba Allah Ta'ala, dia pergi ke awak, dia kata boleh tak awak ni tolong, ni saya ada kebun, ada sekar ni, saya nak awak tolong kebas, tolong kemas kebun saya ni, bersih apa, biar molek apa, bersih kaki, lepas tu saya bayar upah. Saya bayar upah ni, barang ada belaka dah ni, awak tolong kemas je, tolong tebang apa patutnya, tinggal pokok molek-molek je. Awak faham dah ni? Faham dah. Tiba-tiba awak ambil barang orang tadi, awak pergi kat kebun orang lain, tanah orang lain. Bukan tanah orang tadi, tanah orang lain. Awak pergi buat kerja tu. Buat kerja molek, tebang, bersih apa, racun, rupuk apa, molek, mesang belakang molek dah. Lepas daripada siap tu, tiba-tiba awak pergi jumpa dengan orang hak asal tadi, awak suruh tebang tadi tu. Lalu awak minta upah dengan dia, dia bagi tak ke awak? Dia kata memanglah tak bagi ustaz. Nak bagi macam mana, sebab saya buat kebun orang lain, tanah orang lain. Dia suruh buat tanah dia, tiba-tiba saya buat tanah orang lain, memanglah dia tak bagi. Maka katanya Dr. Arudi, itu juga Islam. Untuk awak nak dapat pahala, nak dapat ganjaran ni, awak kena duduk dalam kebun dia. Islam ni awak kena buat kerja sini. Kalau awak buat kerja sama juga, tapi awak buat kebun orang lain, sebab tu tak dapat ganjaran, sebab bukan kebun dia. Awak masuk kawasan Islam ni, insya-Allah awak akan dapat bahagian dia. Baru yang menengok, oh gitu, oh gitu tu, barulah Allah Ta'ala suntik kepadanya hidayah, dan dia memeluk agama Islam, dan dia di antara orang yang menjadi pengajar, pendakwah pada agama Islam pada hari ini. Ni nak khabar pada diri kita. Yang pertama, beriman dan beramal soleh. Beriman syarat utama, yang kedua beramal soleh. Beriman saja dak padang, beramal soleh saja pun dak padang. Allah yang akan melimpah rahmat bagi mereka dengan perasaan kasih sayang. Allah Ta'ala akan beri rahmat kasih sayang dia kepada hamba dia yang beriman dan yang beramal soleh. Firman Allah Ta'ala lagi, wa man ya'ti mu'minan qad 'amila shalihan fa ulaika lahumud darajatul 'ula. Sesiapa yang datang kepadanya dalam keadaan beriman serta telah mengerjakan amal soleh. Nampak dak lagi tu, dak pisah tu, iman amal soleh, iman amal soleh. Bagi mereka itu tempat yang tinggi darjahnya di dalam syurga Allah Ta'ala. Malah syurga ni pula, di sana dia ada tingkatan di antara satu sama lain. Kita akan jumpa insya-Allah satu masa nanti, dia sebut begini, kita ni sebenar dapat masuk syurga memang dengan sebab amalan kita ke, ataupun dengan rahmat Allah semata-mata. Maka menjadi khilaf, jadi kalangan ulama menjadi khilaf. Cuma sebahagian ulama dia kata gini, memang kita dapat masuk ke dalam syurga dengan kasih sayang Allah, dengan kasih sayang Allah Ta'ala semata-mata. La yadkhulu ahadahumul jannah bi amalih wala anta ya Rasulullah wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatih. Yang bermaksud tidak ada di kalangan kamu yang dapat masuk ke dalam syurga dengan sebab amalan dia. Wala anta ya Rasulullah, adakah kamu pun begitu juga ke ya Rasulullah? Kamu pun tak boleh masuk juga ke dengan amalanmu ni ya Rasulullah. Kata Rasulullah, begitu juga dengan aku. Aku pun dapat masuk syurga dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Kita boleh masuk ke dalam syurga dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Dan amalan-amalan soleh yang kita buat itu, ia antara pembeza di antara kedudukan kita dengan manusia yang lain di dalam syurga. Bagi orang yang sekadar buat ibadat wajib, tentu kedudukan dia dalam syurga, tapi mungkin rendah. Bagi orang yang buat ibadat sunat yang banyak, maka kedudukan dia lebih tinggi. Bagi orang yang lebih banyak lagi buat ibadat mayang sunat, puasa sunat, jihad,
maka kedudukannya lebih tinggi lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga kelak. Maka amalan kita ni juga menjadi pembeza di dalam syurga kelak, kedudukan kita macam mana. Sebagai harapan, saya berharap agar sekelumit usaha yang kecil ni menjadi sebab kepada tumbuhnya rasa cinta umat Islam terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan membuahkan amal yang baik sepanjang hidup. Katanya penterjemah kita ni berharap usaha wahai ni karang kita ni sikit ni memberi sebab untuk umat Islam sayang kepada hadis Nabi dan beramal soleh. Kita pula rasa-rasa dah, kalaulah Allah Ta'ala mati kita dalam masa terdekat, apakah amalan yang kekal untuk kita? Tu kita kena fikir sebelum kita meninggal dunia ni, kena fikir ni. Ada tak masjid surau yang terbina dengan sebab bantuan kita? Ada tak program-program agama yang berjalan lancar dengan sebab kita? Ada tak pondok-pondok yang selamat, yang molek bergerak dengan sebab bantuan kita? Ada tak kitab agama, kuliah agama, pondok-pondok yang mana berjalan molek dengan sebab bantuan kita? Kita kena tanya tu, ada tak orang kenal masjid surau sebab kita? Jangan jadi sebaliknya, orang tak berakhir masjid surau sebab kita. Tu jangan tu, na'udzubillah tu. Malah aku pergi masjid ke adakah ni tobat aku tak pergi. Tu berat benar dah tu. Jadi biarlah ada kebaikan-kebaikan. Kalau kita mati, ada orang ingat kebaikan tu hasil daripada kita. Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min thalath, sadaqatin jariyah wa ilmi yuntafa'u bih wa walidin salih yad'u lahu. Apabila mati anak Adam, putus segala amalan dia. Semayang puasa tak boleh nak buat dah, melainkan sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaat daripadanya, dan juga doa daripada anak-anak yang soleh. Kita mati tinggal ada 3 tu, kena cek tu. Kalau tak ada lagi kena usaha supaya kita jadi macam orang kerja kerajaan. Masuk orang kerja kerajaan ni, cuba kita tengok orang kerja kerajaan. Apabila dia pecing dah, dia dok kerja dah. Tapi apabila orang ambil gaji 25 hari bulan, dia pun sibuk-sibuk kau dia ambil kau. Dia dapat juga gaji walaupun setengah daripada bulan waktu dia kerja dulu separuh. Separuh gaji tu. Jadi maknanya dia dapat juga gaji walaupun dok kerja dah. Maksudnya begitu juga kita walaupun mati dah, pahala ada lagi masuk walaupun mati dah. Jadi sebelum daripada kita mati ni kena cek mulalah, supaya kematian kita bukan menyebabkan penghabisan amal soleh kita tak sapah. Biar kita je yang mati, amal soleh tetap sapah pada kita. Kita tengok ulama-ulama, Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Ghazali, yang mana kitab-kitab mereka bertebaran di atas muka bumi walaupun dia telah meninggal dunia. Tu kebaikan yang mereka tinggal, maka pahala mengalir pada mereka. Kita tu kita kena fikir panjang juga tu. Sebelum kita meninggalkan bumi ini, saya juga mengajak para pembaca ke arah memahami kandungan Al-Quran dan Sunnah baginda dengan kefahaman yang sahih menurut neraca ahli sunnah wal jamaah. Fahaman yang soleh macam mana? Maknanya syarahan daripada ulama-ulama yang muktabar. Fas'alu ahla dzikri in kuntum ta'lamun, in kuntum la ta'lamun. Pergilah kamu tanya kepada ahli dia sekiranya kamu tidak mengetahui. Siapa yang paling tahu tentang Quran? Siapa yang paling tahu tentang hadis Nabi? Kalau tidak mereka, kalau bukan alim ulama. Maka kita nak tahu kefahaman yang sebenar Al-Quran dan hadis, kena rujuk pada ahli dia. Kena rujuk kepada alim ulama. Mudah-mudahan kita sentiasa diberi taufik, diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala
dalam nak melakukan amal ibadat. Dan petunjuk yang benar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dapat petunjuk yang benar daripada Allah. Insya-Allah sekalian, terima kasih. Kita sambung muqaddimah pengarang. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Segala puja ni kita banyak bicara sama dah ni. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Yang mana memang hak ni lah yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap karangan, setiap amalan, setiap ucapan mulakan dengan kalimah basmalah dan kalimah hamdalah. Kalimah bismillah dan juga kalimah memuji Allah. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdulillah fahuwa aqta'un, atau kama qala Rasulullah. Siapa-siapa yang memulakan satu-satu perkara yang tidak dimulakan dengan memuji Allah, amalan tersebut akan hilang keberkatan. Amalan-amalan yang kita nak buat, amalan mulia, mulakan dengan basmalah, dengan mulakan kalimah hamdalah, memuji Allah. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam dipanjatkan ke atas penghulu sekalian Rasul. Rasulullah nya duduk ranking pertama lah. Duduk ranking pertama di kalangan para nabi dan rasul, dan di kalangan para makhluk. Rasulullah nya duduk atas kali lebih daripada malaikat, lebih daripada makhluk-makhluk yang lain. Penutup para nabi, ana khatamun nabiyyin, penutup sekalian nabi. Siapa-siapa yang menyatakan wujudnya lagi nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkara itu boleh membatalkan akidah mereka. Menyebabkan wajib kena mengucap semula tu. Kerana Rasulullah penutup bagi sekalian nabi dan rasul. Pemuka gerombolan manusia yang bercahaya anggotanya dengan sebab kesan wuduk, menjadi ketua kepada kumpulan manusia yang bercahaya anggotanya dengan sebab kesan wuduk. Ni ada satu perkara yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dia cerita ke sahabat, dia kata hari kiamat kelak, aku akan berada di kolam Kautsar aku, untuk aku nak beri kepada air kepada umat-umat aku. Aku akan panggil umat aku, mari minum air, mari ambil air kolam aku ni, mari. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau kami ni mu kenal lah, moga kami hidup dengan kamu ya Rasulullah. Tapi masalahnya umatmu yang muda sempat jumpa tu, maknanya contohnya kita semua ni. Jadi kita dah sempat jumpa dengan Rasulullah, kita dah tengok Rasulullah pun dah kenal kita. Arti kata wajah kita ni, kita dah aja tengok Rasulullah pun dah aja tengok kita. Jadi macam mana Rasulullah nak beri air ke kita, macam mana dia nak kenal umat dia ni? Maka Rasulullah tanya, apa pendapat kamu kalaulah di dalam ribuan kuda hitam tiba-tiba wujud kuda yang berwarna putih, mu boleh cang ke tak? Dalam binatang ni warna hitam belakang, ada binatang warna putih ada 50-60 ekor, mu boleh cang tak? Oh, dia kata boleh cang lah ya Rasulullah, sebab hak lain hitam, maknanya beza benar lah. Beza benar lah. Maka katanya Rasulullah, begitulah umat aku dapat dilihat dengan cahaya yang wujud pada anggota-anggota dia. Wujudnya cahaya pada anggota-anggota dia. Dan sebab apa cahaya itu wujud? Ni sebabnya kesan daripada wuduk. Kesan daripada wuduk yang kita ambil. Maka di sinilah katanya para ulama, di antara sunat untuk kita dengan air semayang adalah ghurram mahajjali, yakni melebihkan kadar basuhan. Tu hukum dia sunat tu. Hukum dia sunat melebihkan kadar basuhan. Kerana apa? Dengan kadar lebihan yang kita basuh itu menambahkan lagi cahaya yang Allah Ta'ala akan beri pada umat Nabi Muhammad pada hari kiamat kelak.
Pernah Syekh Nuruddin dia bergurau. Dia kata boleh jadi hari akhirat kelak orang Malaysia, orang Indonesia, orang Singapura, orang Brunei, orang tanah Melayu kita ni, rumpun Melayu kita ni mungkin hari akhirat ni orang kenal dia. Sebab apa kenal? Sebab masing-masing atas dahi ni keluar api LED je, keluar sikit je cahaya. Dia keluar cahaya banyak mana? Dia kita ambil air mayang pun ni. Kita ambil air mayang. Kita orang Melayu ni tahu diri lah air mayang ni ambil pun ni. Ambil ni colek sikit air ni tok. Ni colek sikit ni air tok. Jadi memang sah, tak ada masalah, memang sah. Tetapi menyebabkan kadar cahaya hari kiamat hak bahagian kepala ni sikit tu orang Melayu. Takut sedikit tu. Sebab itu kalau kita ngaji kitab Bidayatul Hidayah, insya-Allah ada peluang kita akan baca yang mana Rasulullah Imam Ghazali diajar cara wuduk yang sempurna. Di antaranya dari sudut bab basuhan kepala. Sebabnya wuduk ni dia lain, dia sapuan dengan basuhan. Sapuan lain, bukan sapuan, sapu tu. Sapu lain, basuh lain. Kalau basuh, dia katakan membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kaki. Tu membasuh. Ada pun kepala dia tidak sebut membasuh, tapi dia sebut menyapu. Boleh tengok ayat Quran berkaitan dengan bab wuduk. Sebab apa? Sebabnya apabila sebut membasuh, yakni mengalirkan air pada anggota wuduk kita ni, air ngalir. Tu dia panggil membasuh. Ada pun menyapu, sekadar kita ambil tangan kita celup di dalam air. Jadi kita akad tu kadar basah hak duduk tangan kita tu sudah memadai untuk kita sapu kepala kita, sudah memadai. Tak perlu kita buat air ni sampai basah jeruk kepala, tak perlu. Sebab tu kata Imam Ghazali, cara dia kita ambil tangan kita celup di dalam kawasan air. Kalau kita kata kolah ke apa, celup. Lepas tu kita tok kepala kita tolak belakang, pergi depan sekali. Hak tu baru sekali sapuan. 2 kali pula buat kita pula, pergi tarik depan pula, 2 kali sapuan. Buat sekali lagi untuk 3 kali sapuan. Jadi maknanya dengan kadar basuhan yang banyak itu, insya-Allah memberi cahaya yang banyak juga kepada kita hari akhirat kelak. Dan juga ia adalah perkara yang sunat. Katanya para ulama sebolehnya. Kalau boleh ikut sah dah kalau buat sikit ni. Tapi sekurang-kurangnya usahalah ambil pendapat yang menyatakan sekurang-kurangnya 1/4 kepala. Maknanya kita celup tangan ni cukup dah tu. Boleh dah ni 1, 2, 3, 4 ni. Ni tak apa dah ni, cukup dah. Ni mainnya colek 2 helai rambut tu je. Tu tak kena tu. Dari sudut amalan tersebut dia tidak afdal, tapi sah dah. Sama macam kita mayang kau, kita malah hangat mayang. Tengah rokok ni tangan kita tunduk, tangan kita stop kepala lutut pun dak dalam siku molek. Gini tubuh kita. Tangan boleh dah stop, sudah memadai. Maknanya semayang sah. Tapi dari sudut sempurnanya tidaklah. Macam kita semayang Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Cara peluk tu sah, tapi nampak sangat rajin. Gitulah. Kita dengan Allah Ta'ala buat lebih kurang gitu. Dengan orang sungguh pula. Satu hal juga kita ni. Begitu. Jadi di sini dia sebut Rasulullah pemuka ketua gerombolan manusia yang bercahaya anggotanya dengan sebab kesan wuduk. Kesan wuduk kan saja tu basuhan tu 3 kali. Basuh dengan kadar yang lebih. Kalau siku biar lebih daripada siku pas lengan ni. Kalau kaki biarlah sampai betih. Kalau kepala tu biarlah sampai belakang rambut kita tu. Insya-Allah benda tu tak sia-sia. Semuanya memberi kebaikan hari akhirat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan kepada seluruh makhluk. Nampak tu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utuskan Nabi Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Maknanya dengan kebaikan yang ada pada Rasulullah, bukan manusia dan jin saja yang dapat kebaikan.
hatta binatang, hatta tumbuhan pun dapat kebaikan dengan sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak riwayat menceritakan pernah sekali Rasulullah berjalan, tiba-tiba jumpalah sejenis binatang lebih kurang macam rusa lah. Sebab di padang pasir tu binatangnya lain sikit kan. Jadi dah memang di sana orang buru juga. Cara beruang di negara Arab tu dahsyat. Mereka kadang-kadang mereka bela rimah citah. Nya bela. Nya bela je biasa orang kaji standard dia benda tu di negara sana. Jadi dia naik elak tu, mainan orang dinu dia dak macam kita sport car apa, nya lebih pada elak sebab pada pasir. Jadi dia main tu dia cari rusa hok pada pasir. Lepas pada tu nya lepas citah dia tu. Nya lepas citahnya dia kejar tekok nya gi ambil. Biasa gitu. Jadi apabila begitu pernah sekali orang ni takak rusa, apabila takak lalu Rasulullah nitah tengok rusa tu kena berakat dalam keadaan sedih. Lalu Rasulullah pergi kat rusa tu ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, boleh tak mu tolong lepas aku sekejap kerana anak aku duk tunggu aku nak nyusu tu. Boleh tak lepas kejap lagi aku pergi nyusu dia kemari pula. Aku mari pula. Maka Rasulullah kata, ada apalah, nyebuka perakat tu kawan tu lari lepas lari balik mula, lepas lari bagi nyusu anak tu balik mula. Lepas balik Rasulullah tanya orang situ, ni perakat siapa dah? Dia kata seorang aku, ya Rasulullah, hak saya. Ni jual ramba binatang hak kena pegang ni. Dia kata nak ambil, dak saya nak. Rasulullah kata amun nak. So kalau Rasulullah nak daya jual, ambil ke Rasulullah terus. Lalu Rasulullah ambil binatang tu, Rasulullah faham mula. Anak kaponya bukan setakat manusia dapat kebaikan, bukan setakat jin dapat kebaikan, hatta binatang pun dapat kebaikan. Cerita begini banyak. Tapi kita tahu hati pendengar sekian resah sebab bunyi dah jam. Sikit lagi dah. Sikit lagi nak habis stesen ni. Berhenti tengok jalan kan bahaya pula. Jadi di sini dia sebut begitu juga ke atas ahli keluarganya yang mulia. Salawat dan salam pada Nabi dan juga kepada ahli keluarganya yang mulia. Wajib kita kena memuliakan ahli keluarga Nabi. Rasulullah kata apa? Adibu auladakum salasa khisalin, hubbi nabiyyikum wa hubbi li ahli baiti wa qiraatul Quran. Ajar anakmu tiga benda. Sayang ke Nabi, sayang ke keluarga Nabi dan juga baca Quran. Ni ajar anak ni ilmu paling asas kali ni. Baca Quran, sayang ke Nabi, sayang kepada keluarga Nabi. Jadi kita kena wajib memuliakan mereka ni. Tambah lagi di kawasan kita Kemamang ni ada kampung khusus keturunan mereka. Ni di Pasir Mina tu ramai kata Tok Syed tu keturunan Nabi dah. Keturunan Nabi tu. Jadi begitu juga ke atas ahli keluarganya yang mulia, para sahabat. Para sahabat kita ulang semula siapa dia sahabat. Sahabat orang yang sempat berjumpa dengan Nabi dan dia beriman dengan agama yang dibawa oleh Nabi dan dia mati dalam agama tersebut. Tu sahabat Nabi. Jadi kalau orang hidup pada zaman Nabi tapi tak ada jumpa dengan Nabi, maka itu tidak dikenali sebagai sahabat. Contohnya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni dia hidup sezaman dengan Nabi tapi tak ada jumpa Nabi. Jika mana dah Rasulullah tak ada, Rasulullah ada urusan. Balik semula daripada Madinah ke Yaman kerana apa? Mak tak bersihat. Tu Uwais Al-Qarni dia bukan sahabat walaupun hidup pada zaman Nabi. Jadi istilah sahabat Nabi ada tak murtad? Tak ada istilah tu. Istilah tu tak kena dah. Sebab apa? Sahabat orang yang mati dalam agama Islam. Jadi dah kalau ada orang keluar Islam, maka dia mati dalam keadaan ada Islam. Bukan sahabat lah. Jadi tak ada lah istilah ada tak sahabat mati kafir. Ada ke tak? Tak ada. Istilah tu tak kena. Sahabat tu sendiri tu takrif dia orang yang mati dalam agama Allah. Begitu juga ke atas ahli keluarga yang mulia, para sahabat, baginda yang soleh.
Yang perlu kita cari, kena belajar kisah-kisah mereka untuk kita tiru apa yang mereka buat hingga akan mereka mendapat keredaan Allah. Ada kitab dia dalam pustaka kita ni, Malaysia, kedai-kedai kitab ni ada 2 kitab yang masyhur lah, yang telah diterjemah dalam bahasa Melayu. Yang pertama yang pertama Hayatus Sahabah, yang kedua Suwar min Hayatus Sahabah. Ni 2 kitab yang berbeza ni. Kitab ni bab sahabat Nabi. Sahabat Nabi kehidupan macam kita, tapi benda yang mereka buat sampai Allah Ta'ala redha, hak tu kita kena cari tu. Tu kita kena beritahu puan sungguh. Sebab apa? Sahabat ni orang yang telah diiktiraf oleh Allah dan Rasul. Ni sahabat Nabi. Umatnya yang bertakwa dan isteri-isteri baginda yang suci. Ibu-ibu kepada golongan mukmin, ummahatul mukminin. Tu selawat dan salam juga pada ibu-ibu kita semua. Mak kita tu mak kita tu. Ummahatul mukminin, ibu kepada sekalian orang beriman. Maka haram sama sekali mulut kita menyatakan perkara yang bukan-bukan tentang isteri Nabi, yakni ibu kita yang beriman. Walaupun kalau kita baca kisah-kisah, ada keadaan yang kita boleh tengok seolah-olah wujud perangai yang kurang menarik. Kurang menarik. Contoh saya sebut, pernah Sayyidatina Aisyah nyebalah mulut dengan Nabi, nyebalah mulut. Apabila balah mulut, lala Nabi kata gini, nampak macam gedak selesai ni dah balah mulut, aku kata mu jawab, Nabi nya jawab. Lalu kata Rasulullah, panggil Abu Bakar jadi hakim. Maknanya biar Abu Bakar tentu siapa betul ni. Siapa gitu. Jadi Abu Bakar ni, Aisyah ni anak dia, Rasulullah tu natu je. Jadi apabila Abu Bakar duk tengah lah, kita kata hakim lah ni, lalu Aisyah nyesalah keluar kalam yang kurang menarik. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, jangan cakap melainkan hak tu saja. Apabila dah cakap depan ayah pula, ayah dah cakap banyak, peng sutih. Kena lalu cuma Aisyah nampak lalu pergi kat Rasulullah. Wahai Aisyah, mu jaga mulutmu tu, mu tahu tak mu kata ke siapa tu? Dok jadi nak balah mulut duduk belah pihak Rasulullah lalu. Jadi nak apa, walaupun kita baca kisah-kisah begini, mulut kita kena jaga. Yang kita kata Aisyah tu mulutnya laju sikit tu. Jaga tu mak kita tu. Mak kita walaupun kita tahu je berai belepek, kita tahunya bekainya pongah, tapi kita tak perendah dia, kita tak perendah mak kita. Ini kan pula ibu kepada orang yang beriman. Jangan terbabit dengan golongan-golongan yang melampau. Contoh Syiah yang melampau, mereka meraihkan, dikatakan Aisyah ni kafir tu. Sebab apa? Kan ada peperangan Jamal, Aisyah kan perang dengan Sayyidina Ali kan. Dia kata Aisyah kafir, siap merayakan hari Aisyah dibakar dalam neraka, na'udzubillah. Sampai habis tu ni puak-puak melampau ni. Jangan kita terjebak dengan puak-puak yang sedemikian. Seringkali penghulu dan ketua kami, tokoh di negaranya, insan yang selalu memberi nasihat pada manusia, wallahu a'lam. Kita sambung balik pada perjumpaan ayat akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Di sini untuk satu momen di sini kawasan kita ni masih lagi memohon sumbangan untuk membayar hutang di Hawai. Kerana kerja-kerja pembinaan rumah yang hanya di Kampung Lana mempatih belacan faham. Jadi ada lagi hutang di Hawai tu. Jadi nak bayar, siapa-siapa yang ada keluarga sedikit banyak, tolonglah saudara kita di sana dan untuk nak bayar hutang Hawai yang dah rumah dah dibuat ada. Wallahu a'lam, wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.